Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih sebab bangun pagi-pagi. Saya tahu susah nak bangun pagi. Terima kasih pada yang hadir. Okay, kita mula dulu sementara tunggu kawan-kawan kamu yang lain. Okay, jadi minggu lepas uh, saya rasa orang yang sama juga join mana-mana kelas, mana-mana subjek pun, tapi tak apalah. Okay, jadi kita akan sambung dengan kelas dengan topik minggu lepas iaitu ubahan. Okay, minggu lepas saya rasa ada terangkan ubahan langsung. Okay, tapi hari ini saya sentuh balik. Saya harap siapa yang sebab last week saya ada bagi homework kan. Cikgu Max ada berapa buku latihan? Supposedly ada 3 buku latihan. Ada 3. You kena sediakan 3 buku latihan. Okay, tapi untuk online class ni just guna 1 buku je dulu. Kalau tak mampu sebab 3 kan banyak. Lagipun saya memang akan guna 1 buku je untuk sementara waktu. Sementara nak tunggu bila akan masuk sekolah. Okay, jadi sementara ni guna 1 buku je lah dulu. Okay, jadi minggu lepas saya rasa ada bagi homework. Tak ingatlah soalan nombor berapa, tapi saya bagi homework tajuk ubahan langsung, which is seingat saya bagi nombor 6 sebab minggu lepas Rahmat dengan Johan ada tanya saya soalan nombor 6. Okay. Jadi hari ni kita ulang balik. Kelas kamu hanya sekali seminggu je tau, sayang. Sebab saya dengan kelas 5I dengan 5E macam banyak kelas tu orang. Kelas kamu cuma sekali seminggu je. Jadi saya harap tolonglah hadir. Tolonglah masuk pesan dekat kawan-kawan kamu yang lain tu sebab sekali seminggu je rugi. Kamu belajar matematik sekali seminggu tu sangat tidak menguntungkan. Sebab matematik ni kita kena belajar at least hari-hari kena belajar. Okay. Sekejap. Saya share skrin saya sekarang. Thank you. Okay, kalau minggu lepas saya ada minta kamu buat soalan. Kalau kamu nampak dekat sekarang, skrin sekarang, saya ada suruh buat soalan nombor 6. Ini saya ulang balik. Okay, nampak kan? Saya rasa ada setengah daripada kamu dah ambil buku teks, so boleh letak buku teks siap-siap dekat sebelah kamu. Kalau yang tak ambil lagi buku teks tu boleh refer je e-book. Okay, kalau yang ini minggu lepas saya dah terangkan. Okay, kalau ayat di sebab dalam ubahan kamu akan belajar 3 benda iaitu ubahan langsung, ubahan songsang dengan ubahan gabungan. So kalau ubahan langsung, ubahan gabungan tu dia merupakan dia combine di antara langsung dengan songsang. Jadi untuk basic kamu kena faham apa beza di antara ubahan langsung dengan ubahan songsang. Okay, hari ni kita akan masuk kepada ubahan songsang kalau sempat . Okay, saya akan pergi slow-slow. Okay, kalau nombor 6 ni kita tengok nombor 6. Minggu lepas sebab saya dah terangkan nombor 6 ni. Saya dah bagi homework. Okay, jadi hari ni kita bincang. Diberi S berubah secara langsung dengan T indeks 1/3. Okay, jika S bersamaan dengan 1.2 apabila T bersamaan dengan 27, hitung nilai S apabila T bersamaan dengan 64. Okay, jadi apa-apa pun yang saya dah bagi tahu minggu lepas, okay, yang perkara pertama kamu kena terbitkan dia punya persamaan, which is kalau kat sini kamu nampak dia bagi tahu diberi S berubah secara langsung dengan T 1/3. Okay, jadi dia punya persamaan adalah S berubah secara langsung dengan T 1/3. Okay. So dia akan jadi S bersamaan dengan T 1/3. Okay, bila kamu dah dapat persamaan, ada K kat sini sebenarnya. S bersamaan dengan K, T, indeks 1/3. Jadi apabila kamu dah dapat persamaan macam ni, jadi kita akan gunakan nilai S bersamaan dengan 1.2 dan T bersamaan dengan 27 untuk kita cari nilai pemala. So kamu kena tentukan berapa nilai pemala dekat sini. Assalamualaikum Nazrin. Okey, jadi S bersamaan dengan K,
T 1/3. Okey. Jadi soalan dia bagi S bersamaan dengan 1.2, T bersamaan dengan 27. Okey, S dibagi S bersamaan dengan 1.2 dan T bersamaan dengan 27. Siapa yang buat soalan ni minggu lepas boleh cek buku masing-masing, boleh cek jawapan masing-masing Okey, jadi gunakan macam saya kata apa-apa pun nilai yang awal diberi itu kamu kena cari nilai, kamu kena gunakan nilai tu untuk kita tentukan nilai pemala dia. Bila dah dapat nilai pemala baru kita gunakan nilai pemala tersebut untuk kita jawab soalan yang seterusnya. Okey, jadi yang ini topik ni dia macam kamu just gantikan nilai S, gantikan nilai K, dia persamaan algebra, ungkapan algebra. Jadi kalau macam awal-awal hari tu saya kata basic kamu kena faham ungkapan algebra, persamaan algebra tu. Jadi untuk chapter ni akan lebih memudahkan kamu lah. So kita gantikan S bersamaan dengan 1.2. Okey, K sebab kamu kekalkan sebab kita sekarang point nak cari K, and then T kamu gantikan dengan 27. Okey, jangan lupa dekat sini kuasanya adalah 1/3. Itu indeks 1/3. Jadi cuba ingat balik masa form 3 tajuk indeks. Okey, bila ada sesuatu nombor dia berindekskan dengan pecahan, okey, dia akan jadi punca kuasa. Okey, maksudnya dekat sini 1.2 okey bersamaan dengan K 27 ni kita akan tukarkan jadi 27 punca kuasa 3. Itu maksud dia. Apa-apa nombor je kalau dia kata kalau 49 indeks 1/2 maksudnya 49 tu punca kuasa 2. So kamu punya punca tu square kamu punya punca tu bergantung kepada kamu punya indeks dekat sini. Berapa nilai pecahan kecil dekat situ. Okay, jadi yang ini kita dapat 1.2 sama dengan 27 punca kuasa 3 bersamaan dengan 3 K. Okey, jadi kamu akan dapat nilai sekarang K bersamaan dengan 1.2, kamu bahagi dengan 3, kamu akan dapat 0.4. So bila masuk kelas maths, pastikan kamu punya kalkulator ada dekat sebelah. Jadi senang Okey, jadi K bersamaan dengan 0.4. Okey. So bila dah dapat nilai K, baru kita baca soalan yang seterusnya. Soalannya dia kata hitung nilai S apabila T bersamaan dengan 64. Okay, apabila T bersamaan dengan 64. Hitung nilai S. Okay, jadi kamu kekalkan S dekat sini. Dia kata hitung nilai S. Okay, apabila T bersamaan dengan 64. Okay, jadi S, K bersamaan. Okay, salin balik supaya kamu tak keliru kan. Okay, so S, kamu kekalkan S, kamu gantikan K bersamaan dengan 0.4. Okay, dia kata apabila T bersamaan dengan 64. So 64 1/3. So 64 indeks 1/3 adalah 64 punca kuasa 3. Okay guys, pastikan kamu tahu guna kalkulator macam mana nak cari punca kuasa 3 tau. Hari tu saya dah ajar Johan macam mana Johan. Sebab dia kata cikgu ada syntax error. Okay, jadi pastikan kalau siapa yang tak tahu macam mana nak cari, boleh PM saya akan tunjukkan video. Jangan malu sebab sayang tau. Kalkulator ni boleh bantu kamu untuk jawab soalan dengan lebih cepat. Kalau kamu tak tahu nak guna kalkulator, kamu akan stuck kat situ je. Jadi rugi. Jadi boleh PM saya akan tunjukkan cara dia. Jangan malu Okay, so S bersamaan dengan 0.4. Okay, 64 punca kuasa 3 adalah bersamaan dengan 4. Okay. Tekan kalkulator kamu akan dapat bersamaan dengan 4 lah. Dapat 1.6. Okay, betul Ahmad. Okay, S bersamaan dengan 1.6. 0.4 darabkan dengan 4, kamu akan dapat S bersamaan dengan 1.6. Okay, so dah settle soalan nombor A. Okay, kita tengok kepada soalan B. Okay, soalan B. Okay, hitung nilai T apabila S bersamaan dengan 0.28. Okay, sekarang dia masih gunakan persamaan yang sama. Jadi, bila digunakan persamaan yang sama, nilai K kita juga adalah sama. Okay, sebab dia kata, awal-awal dekat sini dia kata S berubah secara langsung dengan T indeks 1/3. So, dia gunakan untuk soalan A dan B ni kita gunakan persamaan yang sama. So, bila gunakan persamaan yang sama, nilai K-nya adalah juga sama.
Okay, S. Alright. Okay, S bersamaan dengan K T1/3. Okay, sekarang kita nak cari S. Okay, pastikan kita nak cari S. Okay, S dia kata, dia nak cari T, sebab dia dah bagi nilai S. S bersamaan dengan 0.28. So, S bersamaan dengan 0.28. Okay, ni perhatikan betul-betul kan. Tadi K kita dapat berapa? 0.4. Kejap. Cikgu, tolong accept. Saya dah buat ni. Dah accept dah. Sekejap Bukan saya dah auto admit kan? S tadi berapa? 0.4 kan? Okay, S bersama dengan K. 0. K. Terima kasih. K bersama dengan 0.4. And then T kamu kekalkan sebab kita nak cari T. Okay. Yang ini perhatikan betul-betul tau sebab cara ni Rahmat dapat tak? Berapa jawapan kamu sini? Rahmat dapat jawab tak soalan Tak ni? dapat. Azlan dapat jawab tak? Okay, tengok Tak dapat yang T sebab ada punca Kamu tak ada pasti. punca tak pandai tak pandai macam mana nak tukarkan dia kan. Okey, so tengok sini. Uh-uh. Okey, sekarang ni kita nak kekalkan T sebab sekarang kita nak cari nilai T. So kamu kena pindahkan 0.4 tu ke sebelah kiri anda lah. Kita akan dapat 0.28. Kamu pindahkan. Okey, sebab kita sekarang nak cari T kan. So pindahkan 0.4 tu ke sebelah kiri. Bahagi dengan 0.4. Okey, sama dengan T indeks 1/3. Tu dah masuk ke tadi kawan kamu? Ram dah masuk ke? Dah cikgu dah. Okay. Sorry tau, tak perasan ni nyamuk banyaknya. Okay, sekarang ni kira dulu 0.28 kamu bahagikan dengan 0.4, kamu akan dapat 0.7. So kita akan dapat 0.7 bersamaan dengan T indeks 1/3. Okay guys, cuba perhatikan betul-betul macam mana kita nak cari nilai T sahaja jika kita ada indeks kecil dekat situ. Okay, caranya adalah sekarang kamu nak kena hapuskan 1/3 dekat sini. So, bila kita nak hapuskan indeks 1/3 kat sini, kita kena kuasa 3 kan dia. Maksudnya, 1/3, sini kita kuasa 3. Okey, so bila kuasa 3 sebelah kanan, kita nak balancekan kita punya persamaan matematik sebab persamaan matematik ni kamu kena balancekan dia. So kita nak jadikan dia balance persamaan, sebelah kiri anda juga anda kena punca kuasa 3. Okey, sebab kita Sebab sekarang nak buang T 1/3. kita bukan nak buang T, kita nak buang 1/3 kat situ Rahmat. Kita tak buang T. Kita nak cari T, kita nak buang 1/3 dekat situ. So kita kena darabkan dengan 3 lah. Jadi bila darab dengan 3, automatik kita akan dapat T dekat sini. So 0.7 kuasa 3 kita akan dapat bersamaan dengan 0.343. 0.343. Okey, guys. Katakanlah contohnya, kalau yang ini adalah kuasa 1/3 kan. Contohnya kalau saya bagi soalan macam ni, 0.4 bersamaan dengan M 1/2. Kalau kita ada satu indeks 1/2 kat situ, macam mana kita nak dapatkan nilai M saja? Kita kena, kalau tadi kita nak masukkan 1/3, kita dah pandai Ain, terima kasih. So kalau kita nak dapatkan M dekat situ, kita kena darabkan dengan 2. So bila sebelah kanan anda darab dengan 2, sebab konsepnya kita nak balancekan persamaan tu, so sebelah kiri kita pun kita kena darabkan dengan 2. Kita dapatlah nilai dia M bersamaan dengan 0.16. Itu cara dia kalau kita nak cari nilai T dekat situ. Nilai T seorang-seorang dekat sini. Boleh nampak tak? Boleh faham tak? Boleh kan setakat ni? Boleh. Terima kasih. So kita pergi kepada soalan yang kalau penyelesaian masalah, kalau macam tadi tu dia terus direct bagi. Kalau kamu nampak sekarang ni, kat skrin masing-masing ni.
kalau kita nak selesaikan soalan yang dalam bentuk penyelesaian masalah, soalan yang panjang sikit. Okey, kalau kau nampak soalan dia bilangan patah perkataan yang di-type A oleh Saiful berubah secara langsung dengan masa menaik T. Okey, jadi baca dulu apa-apa pun kamu baca dulu dia punya ayat yang pertama tu. Okey, jadi kalau daripada ayat yang pertama tu bilangan patah perkataan. Okey, A bersamaan dengan bilangan patah. Okey, bilangan patah perkataan. Okey, and then kalau soalan ubahan ni kamu kena kenal pasti dia punya pemboleh ubah. Cari dulu apa pemboleh ubah yang terlibat dalam penyelesaian masalah tu. So sekarang ni pemboleh ubah dia yang pertama adalah A, iaitu bilangan patah perkataan. Kemudian dia kata berubah secara langsung dengan masa menaik T. So T adalah masa. Masa menaik. Masa menaik kan. So ayat dekat sini dikata A berubah secara langsung dengan T. Okey, kemudian kamu kena terbitkan persamaan dia adalah A berubah secara langsung dengan T. Okey, jadi bila kamu tukarkan kepada persamaan matematik, kita akan dapat A bersamaan dengan K. KT. Yes, KT. Okey, dah ada keluar macam ni, baru kita baca ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya dikata, jika Saiful menaip 270 patah perkataan, okey, jika A adalah bersamaan dengan 270, okey, sebab sekarang kita nak cari nilai K, apa-apa pun cari nilai K dia dulu. So, kalau kamu tak dapat nilai K, kamu tak akan dapat selesaikan soalan yang seterusnya. Okey, jadi jika Saiful menaik 270 patah perkataan, okey, and then dalam masa 6 minit. So, K kamu kekalkan, T kamu gantikan dengan 6 minit. Okey, so cari K dekat situ. K dia bersamaan dengan 270, kamu bahagi dengan 6, kamu akan dapat K bersamaan dengan 45. Okey, seterusnya baca yang seterusnya soalan dia. Okey. Hitung masa yang digunakan olehnya untuk menaip 675 patah perkataan. So, tulis balik A bersamaan dengan KT. Okey, sekarang dia kata hitung masa, dia nak cari T. Sekarang fokus kamu dia nak cari T. Okey, hitung masa yang digunakan olehnya untuk menaip. Okey, diberi 675 patah perkataan. So, kamu gantikan dengan A bersamaan dengan 675. Okey, K kamu gantikan dengan 45. T kamu kekalkan sebab kita nak cari T. So, kamu akan dapat T bersamaan dengan 675 bahagi dengan 45. So, kamu akan dapat T bersamaan dengan 675 bahagi 45, kamu akan dapat T bersamaan dengan 15 minit. Okey, faham? Faham tak? Okey, jadi konsep dia kamu kena kenal pasti dulu pemboleh ubah yang terlibat. Okey, bila dah tahu apa pemboleh ubah yang terlibat, baru kamu terbitkan persamaan dia. So, bila dah terbitkan persamaan dia, dah salin belum soalan ni? Salin dulu? Dah salin dah cikgu. Dah salin dah? Siapa? Yang saya bagi homework kan Rahmat ke saya tak bagi homework yang ni? Dah salin bagus. Bagi. Okey. So siapa yang tak buat tu boleh salin sambil saya explain, boleh salin Okey. Apa tadi? Okey. So konsepnya kalau kita nak selesaikan soalan penyelesaian masalah, okey, yang pertama kamu kenal pasti dia punya, kamu kenal pasti pemboleh ubah dia. Okey, bila kamu dah kenal pasti pemboleh ubah dia, kamu terbitkan persamaan. Okey, kamu terbitkan persamaan ubahan. Okey, bila kamu dah terbitkan persamaan ubahan dia, step yang ketiga adalah kamu cari nilai K. Apa-apa pun dalam soalan tu dia mesti akan bagi nilai bagi pemboleh ubah. Dia akan bagi dua-dua pemboleh ubah tu dia akan bagi nilai untuk kamu cari nilai K. Kemudian baru kamu teruskan untuk baca. Lepas tu baru kita selesaikan masalah.
Okay, so itu dia punya langkah step by step macam mana kita nak selesaikan soalan penyelesaian masalah. Okay, cuba buat soalan nombor 8. Soalan nombor 8 pula. Nombor 2. Apa saya mengarut ni nombor 8 tiba-tiba. Okay. Siapa yang dah buat soalan nombor 2? Soalan nombor 2 ataupun dalam buku teks kamu tu soalan nombor 8. Yelah soalan nombor 8. Okay, yang ni saya share sekarang ni nombor 2. Okay, siapa yang dah buat? Rahmat dah buat dah? Dah. Syamindra ada buat? Dah buat? Dapat jawapan? Dapat tak jawapan dia? Dapat. Ain K dapat? dia Dapat, 25. dapat. Yang lain dapat tak? Sedang buat cikgu. Okay, kalau yang sedang buat tu buatkan dulu, buat dulu. Siapa yang tak buat lagi tu buat dulu saya tunggu. Buat dulu lepas tu kita bincang. Dah siap? Okay, kita bincang. Dah dapat tak? Dapat tak? Okay, kita bincang. Lepas tu semak jawapan masing-masing Okay, jadi soalan yang ada dekat skrin tu, soalan nombor 8 daripada buku teks. Okay, soalan dia adalah sebuah objek jatuh daripada ketinggian H berubah secara langsung dengan kuasa 2 masanya T S di planet Q. Guys, S tu, kalau kamu nampak kat situ tu, S tu adalah unit bagi masa.
Itu bukan dia punya pemboleh ubah tau. Kadang-kadang ada, bila saya mengajar ada 2-3 orang student dia keliru. Cikgu kenapa ada dua dia punya so dia punya tu adalah S tu adalah dia punya unit. Kalau dekat sini pula M tu adalah dia punya unit bagi ketinggian. So sekarang ni pemboleh ubah yang terlibat adalah ketinggian KH bersamaan dengan ketinggian Meter. meter. Jadi tak payah untuk mengelakkan kekeliruan so tak perlu tulis M lah. Sebab takut nanti bila awak tulis H dan M tu awak takut nanti bila nak mengira, bila nak gantikan nilai tu awak macam confused. So terus ambil dia punya H, dia pun boleh ubah dia. And then berubah secara langsung dengan kuasa dua masanya. So kena fahamkan apa maksud kuasa dua masanya. Jadi dia punya masa, okey. Dia kata dekat sini kuasa dua masanya. So T adalah masa. Okay, sekarang ni bila nak bentukkan persamaan, kamu tengok ayat dekat sini dia kata H berubah secara langsung. Okay, H berubah secara langsung dengan kuasa dua masanya. So maksudnya dekat situ adalah H berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Okey, jadi fahamkan ayat. Ayat dia jelas. Ayat dia tak ada macam kalau macam ayat IBM awak kena cari ayat tersurat, tersirat. So kalau macam ayat matematik ni ayat dia jelas. Okay, kalau soalan macam ni kita tak panggil soalan kebat. Kalau kebat mungkin dia soalan dia agak mengelirukan. Tapi ni kita panggil soalan soalan kalau ikutkan dia punya TP tu dalam soalan TP2 ataupun TP3. Okay, jadi bila kamu dah keluarkan rumus macam ni, bentukkan persamaan dia, kita akan dapat H bersamaan dengan K T kuasa 2. Okay, kemudian baru kita baca ayat seterusnya. Okay, diberi bahawa objek itu jatuh dari ketinggian 5 meter. So sekarang gantikan H bersamaan dengan 5. Okay, K kamu kekalkan. Okay, kemudian dia kata dalam masa 2 saat. So T ni adalah 2 di mana 2 tu adalah kuasa 2. So kamu akan dapat 5 bersamaan dengan 4. K kamu akan dapat bersamaan dengan 5 bahagi 4 kamu akan dapat 1.25. Okay, bila dah dapat nilai K, baru kita baru kita baca soalan seterusnya. Okay, hitung masa. Okay, sekarang ni dia nak cari masa iaitu dia nak cari T. So, H bersamaan dengan K T kuasa 2. So, dia kata hitung masa jika objek itu jatuh pada ketinggian 45 meter. So, H tu kamu gantikan dengan 45. Okay, K kamu gantikan dengan 1.25. Okay, and then T tu kamu kekalkanlah sebagai T kuasa 2. Okay, jadi sekarang ni kita nak cari nilai T. Pastikan kamu pindahkan 1.25 kamu tu ke sebelah kiri anda supaya T tu jadi kekal seorang-seorang dekat sebelah kanan. So kita akan dapat 45 bahagi dengan 1.25 bersamaan dengan T kuasa 2. So 45 bahagi dengan 1.25 kamu akan dapat T bersamaan kamu akan dapat bersamaan dengan 36 bersamaan dengan T kuasa 2. So sekarang T dia berapa? Tadi saya dah bagi tahu kan, kalau kita nak hilangkan nombor indeks kecil 2 kat situ tu, so kita kena darabkan persamaan tu dengan apa? Darab dengan kuasa 2. Darab dengan bukan kuasa 2, darab dengan kamu nak hilangkan kuasa 2 kat situ. Darabkan dengan apa? Oh, 1/2. Pandai. Darabkan dengan 1/2. So, bila sebelah kanan awak darab dengan 1/2, sebelah kiri kita pun kita kena darabkan 1/2 sebab kita nak jadikan persamaan matematik kita tu seimbang. So, kita akan dapat T 36. Indeks 1/2 maksudnya adalah 36 punca kuasa 2. So, T adalah bersamaan dengan 6. Siapa dapat jawapan dia? Siapa dapat jawapan dia? Ke bila sampai sini kamu dah stuck? Biasanya bila dah sampai sini dia dah start tak tahu nak buat apa. Tapi tak apa, kalau dalam exam, okay, buat je. Sebab kamu punya step, kamu punya langkah pengiraan tu akan dapat markah. So, jawapan kamu tu salah tak salah tu belakang kira. Yang penting kamu punya step by step. Kalau macam ni, okay, kalau macam ni kita dah dapat markah untuk sini tahu. Kamu dah dapat markah dekat sini.
kamu dah dapat markah kat sini. Even though kat sini kamu dah stuck tak tahu buat macam mana, kamu tekan calculator, kamu punya jawapan salah, tak apa. Sebab kamu hilang satu markah je untuk kamu punya jawapan. So kamu punya step ni kita dah dapat markah. Jadi apa-apa pun kalau soalan dalam exam, soalan penyelesaian masalah, baca dulu, keluarkan apa-apa yang kamu tahu, buat je dulu, salah tak salah tu belakang kira. Matematik macam tu. Kalau dulu masa saya sekolah pun, saya buat je, saya mengira je. Salah tak salah tu pandai-pandailah cikgu saya nak check macam mana. Jadi yang penting kamu kena confident macam mana kamu nak kira. Okey, siapa dapat jawapan dia T bersamaan dengan 6? Cikgu, Ya saya. sebenarnya saya tak baca elok-elok tadi. Kenapa awak tak Tak baca perasan elok? kalau Mesti awak tak tak baca dia perasan kata kalau kuasa. Tak perasan kuasa kuasa 2 dua kat masa situ ni. okey tak Ha. apa. So lepas ni dah perasan, so boleh faham lah. Konsep dia sama je. Dia matematik kan saya dah kata kalau awak faham dia punya basic, so nanti awak dah tahu macam mana nak buat. So sekarang ni kena pastikan dalam ayat dia, kalau dia kata kuasa 2, so kamu kena kuasa 2. Kalau dia kata berubah secara langsung dengan punca kuasa 2, so kamu kena terbitkan T punca kuasa 2. Okey, salin. Salin dah? Dah salin? Dah. Okey, bagus. Okey, so sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya adalah ubahan tercantum. Dia sama je dengan ubahan langsung. Kalau ubahan tercantum adalah dia melibatkan lebih daripada kuasa 2. Kita tengok Kalau kita tengok dekat sini, kita tengok sedikit dia punya explanation dia. Okey, apa yang dikatakan sebagai ubahan tercantum? Okey, dekat sini kamu nampak kan? Okey, secara umumnya dia bagi tahu bagi suatu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N boleh ditulis sebagai, kalau kamu nampak dekat situlah. So kalau dalam ubahan tercantum dia melibatkan kuasa 2 dan ke atas. Kalau ubahan langsung kita tak ada, kita kuasa 2 sahaja kan. So kalau macam ubahan tercantum tu dia dah combine lah, tapi konsep dia sama je lah. Kita kena cari nilai K untuk kita selesaikan soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok kepada contoh terus. Okey, kalau kamu tengok secara contoh, okey, kalau tengok contoh dekat sini, dia beri Y. Sekejap soalan mana saya copy Sekejap Okey, pasal 6 sampai 4. Okey, soalan nombor 3 kat sini. Kalau kamu nampak diberi Y bersamaan dengan 6 apabila X bersamaan dengan 0.4 dan Z bersamaan dengan 5. Okey, so kat sini kamu nampak dekat sini nampak dengan jelas kita bukan hanya ada 2. Kalau ubahan langsung kita ada 2 pemboleh ubah je. Okey, so kalau dalam ubahan tercantum ni dia melibatkan lebih daripada 2 pemboleh ubah. So kalau kat sini diberi Y bersamaan dengan 6 apabila X bersamaan dengan 0.64 dan Z bersamaan dengan 5. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z jika Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X dan Z. Okey, jadi first jangan risau apa-apa pun kamu tentukan dia punya nilai K dia. Okey. Okey, jadi dikata Y berubah secara langsung. Okey, Y berubah secara langsung dikata punca kuasa 2X. Okey, dan Z. Okey, so ini dia punya rumus dia. So bila kamu tukarkan kepada persamaan, kita akan dapat Y bersamaan dengan K punca kuasa 2X dan Z. Okay, ini sama tau, ubahan tercantum ni sama dengan ubahan langsung. Yang beza nanti kalau sempat sekejap lagi kita akan belajar ubahan songsang. Okay. So yang ini, just gantikan je lah, diberi Y. So kamu gantikan Y bersamaan dengan 6. K kamu kekalkan. And then dia kata X bersamaan dengan 0.64. So kamu ikut sebiji-sebiji macam dalam formula yang kamu tulis tu. Ikut sebiji. Just gantikan nilai mengikut persamaan yang kamu dah terbitkan. So X bersamaan dengan 0.64 punca kuasa 2.
And then Z bersamaan dengan 5. Okey, so selesaikan satu-satu. 6. Okey, K 0.64 punca kuasa 2 adalah bersamaan dengan 0.8. Tekan 0.64. Pastikan tahu nak guna kalkulator. Okey, and then kamu akan dapat 0.8. Guys, siapa yang tak tahu tu nak cari punca kuasa 3, punca kuasa 2, tak tahu nak cari punca kuasa 4, PM saya. Kalau kamu PM saya tak reveal pada kawan kamu siapa yang tak pandai guna kalkulator. So okay, jadi 6. Okay, 6 bersamaan dengan K 0.8 darab 5, kamu akan dapat jawapannya adalah 0.8 darab 5 adalah bersamaan dengan 4. So 4. K kamu dapat bersamaan dengan 6 bahagi 4, kamu akan dapat K bersamaan dengan 1.5. So soalan dia, okey, soalan dia suruh kamu ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Okey, so kena faham apa maksud ungkapkan. So bila dia kata dia nak suruh kamu ungkapkan, means that okay, maksudnya adalah kamu kena letakkan Y tu kat depan macam ni. Okay, and then just gantikan nilai K sahaja. Okay, 1.5 punca kuasa X, punca kuasa 2X dan Z. Okay, ini maksud dia bila dia suruh kamu ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Okay, dia nak suruh kamu cari nilai K sahaja. Kemudian yang bagi nilai Y, bagi nilai X, bagi nilai Z, kamu tak perlu gantikan. So itu kita panggil sebagai ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya kita mesti ada Y, mesti ada X dan mesti ada Z. So gantikan sahaja nilai Y, nilai K dekat situ. Okay, salin. Dah salin belum? Salin jap. Wait. Sombongnya. Dah salin. Okay, soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z jika Y berubah secara langsung dengan X dan kuasa 2Z. Okay, soalan yang ini, okay, bentukkan persamaan yang baru. Okay, persamaan yang barunya adalah dikata Y, okay, Y berubah secara langsung. Okay, baca dekat situ dengan X dan kuasa 2Z. Maksudnya Z kuasa 2. Okey, jadi persamaannya adalah Y bersamaan dengan K X Z kuasa 2. Okey, jadi gantikanlah Y bersamaan dengan 6. Y bersamaan dengan 6. So kamu kekalkan K X adalah bersamaan dengan 0.64 and then Z kuasa 2 adalah bersamaan dengan 5 kuasa 2. So kamu akan dapat dekat sini 6 bersamaan dengan K 0.64 darab dengan 5 kuasa 2 adalah 5 kuasa 2, 25 darab dengan 0.64, kamu akan dapat 16. So 6 bahagi dengan 16, kamu akan dapat 6 bahagi 16, kamu akan dapat 0.375K. Jadi untuk menjawab soalan ungkapan tu adalah Y. Okay, ini soalan A. Okay, ini soalan B. Jawapan bagi soalan B adalah Y bersamaan dengan 0.375 X Z kuasa 2. So itulah jawapan dia. Okay. Dah salin ke? Guys, ni dah salin belum? Salin. Dah salin. Ain dah salin. Amir, Azrai, Daniel, Haikal, Gerard, Ram, Nazrin, Rahmat, Syamira. Dah salin belum? Dah. Yo, Okey, sebenarnya sebenarnya saya keliru dengan soalan tadi. Kenapa keliru dengan soalan? Tak faham apa soalan ungkapan? Bukan. Dekat sini kan? Lepas tu?
Sebab masa nak cari K tu, kita tak Aha. pakai punca lagi. Kita tak pakai punca. Mana? Kita dah pakai punca lah, Mat. Masa nak cari K, sorry. Masa nak masa nak cari K sini. Yang ini ke maksud awak? Ha? Maksud awak apa tak faham tadi? Nak cari K. Ke, Mhm. uh, Soalan A macam nak mana cari ni? K. Cakap je tak apa, saya cuba faham soalan awak. Allah. Dia tak ada X punca. Dia tak ada X punca. Ni ada X punca ni. Sini, tengok Ya, dekat itu sini. soalan A. Itu soalan A. Oh, soalan B. Soalan B, Bukan, kita tak ada X. soalan first tu. Soalan A, Nak cari K. ya. Nak cari K. Oh, ni. Tak ada punca. Ni, soalan saya tak dapat kopi. Sepatutnya soalan 3 macam ni. Punca kuasa X. Tengok soalan buku teks. Saya punya, saya punya tadi yang saya copy tu memang tak ada punca. Mama. Faham tak? Tak, Sini. cikgu. Ya. Ain. Awak faham soalan dia? Maksud dia, kan Aha. yang perubahan langsung yang cikgu ajar itu tu, kan Aha. cikgu suruh cari K dulu baru kita buat A dengan B kan. Ya. So maksud dia, cikgu terus Aha. buat A. So cikgu tak cari Terus K. buat A. Oh, okey, faham. Okey. Jadi faham. Soalan satu. Kalau sebelum ni saya suruh kamu cari nilai K untuk selesaikan soalan A dengan B, maksud awak? Okey, sekarang ni soalan dia nak suruh ungkapkan. Dia tak suruh cari nilai. Dia nak suruh ungkapkan. Kalau baca kat sini dia kata ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. So dia nak suruh kamu cari nilai K sahaja. Untuk soalan A, persamaan ni adalah ini. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X, punca kuasa 2X dan Z. So untuk soalan A, kamu punya persamaan ini. So dapatkan nilai K sahaja. Sebab apa? Sebab kita nak cari ungkapkan. Okey. Kenapa kita tak teruskan Y? Okey, saya faham. Soalan kamu, cikgu, kenapa tak ambil Y bersamaan dengan 6, X bersamaan dengan 0.64 dan Z bersamaan dengan 5 untuk cari nilai K kan? Okey, sebab sini dia tak bagi persamaan. Dia tak cakap dalam soalan ini dia tak bagi tahu Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Okey. Guys, kalau dekat sini dia terus bagi direct je nilai dia macam ni. Dia tak cakap yang Y berubah secara langsung dengan 0.64 dan Z. So sebab tu kita tak keluarkan persamaan Y bersamaan dengan K, X, Z. Faham tak? Okey, tak apa. Cuba buat soalan yang kedua. Okey, cuba buat soalan nombor 2 jap. Ni dah salin kan? Kita tengok soalan nombor 2. Jap. Kamu keliru dekat situ. Okey. Okey, cuba buat soalan nombor 2. Okey, nombor 2 tu dia kata diberi G berubah secara langsung dengan H dan punca kuasa 2M. Guys, nampak tak apa beza soalan nombor 1 dengan 2 dekat situ? Soalan 1, dia terus bagi nilai Y bersamaan dengan 6 apabila X bersamaan dengan 0.64 dan Z bersamaan dengan 5. Okey, tapi soalan nombor 2, dia bagi ayat diberi G berubah secara langsung dengan H dan punca kuasa 2M. Okey, sebab itulah okey, soalan nombor 2 ni. Okey, soalan nombor 2. Okey, kamu kena keluarkan persamaan which is dia punya persamaan adalah G berubah secara langsung dengan H dan punca kuasa 2M maksudnya adalah M punca kuasa 2. Okey, soalan nombor 1, dia terus bagi nilai Y sama dengan 6, X bersamaan dengan 0.64 dan Z bersamaan dengan 5. Okey, dia tak bagi macam ni. Dia tak bagi macam soalan nombor 2. Okey, tak apa. Cuba buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni, okey, dia bagi G berubah secara langsung dengan H dan punca kuasa 2M. Okey, jika G, okey, dia bagi kata jika G bersamaan dengan 42. G berubah secara langsung dengan H punca kuasa 2M.
So kamu punya persamaan adalah G bersamaan dengan KH punca kuasa 2M. So sekarang cuba cari nilai K dekat sini. Dia kata jika G bersamaan dengan 42, okay, G bersamaan dengan 42, and then K kamu kekalkan nilai K, H bersamaan dengan 7, and then dia kata M bersamaan dengan 16 punca kuasa 2. So cuba dapatkan bagi saya nilai K berapa? Kira berapa nilai K dekat situ? Berapa nilai K dia, Ain? 1.5. Okey, K 1.5. Amir dapat tak K 1.5, Amir? Nazrin? Azrai? Azrai, Johan, Azrai. Johan dapat tak? Tengah kira. Johan. Tengah Dapat kira tak? lagi. Tengah Ha? kira tak dapat lagi. Tengah Tak kira. Kira berapa K dia? Baru lepas Saya dah salin. bagi. Baru bangun. Baru lepas salin. Baru salin. Salin dulu berapa nilai K. Amir dapat tak, Amir? 1.5. Okay, Amir dapat 1.5. Betul ke suara Amir tadi? Bukan suara Rahmat tu. Amir dapat berapa, Amir? Syamindra dapat tak? Nazrin dapat tak? Ish, diam je. Diorang ni betul ke online ni? Dapat juga. Dapat. Respon. Saya panggil nama tu, cuba respon. Okay, so sini kamu dapat K bersamaan dengan 1.5. Okay, 42 bahagi dengan 7 darab punca kuasa 16 ni adalah punca kuasa 2 16 ni adalah 4. So 4 darab 7, 28. Nak dapatkan nilai K, 42 bahagi dengan 28, kamu akan dapat K bersamaan dengan 1.5. Okay, so soalan A. Soalan A dekat sini dia kata hitung nilai G apabila H bersamaan dengan 4 dan M bersamaan dengan 81. So gunakanlah soalan ini. Okay, G bersamaan dengan K H punca kuasa 2 M. So G adalah bersamaan dengan, dia suruh cari nilai G, Okay, kamu gantikanlah K bersamaan dengan 1.5. And then H bersamaan dengan 7. M bersama H bersamaan dengan H dengan 4. 4 cikgu. Sorry tak perasan. H bersamaan dengan 4 dan M bersamaan dengan 81 punca kuasa 2M. 81 punca kuasa 2. So G kamu akan dapat bersamaan dengan 1.5 darab dengan 4 darab dengan 81 punca kuasa 2 adalah 9. So kamu akan dapat G bersamaan dengan 1.5 darab 4. 1.5 darab 4 darab 9, kamu akan dapat 54. Betul tak? Betul lah, Salim? Sekejap, cikgu cakap laju sangat. Saya cakap laju, sorry. G bersama dengan 1.5 darab 4 darab 9. So saya tahu kamu punya kekeliruan adalah bagi soalan yang pertama tu kena ungkapkan kan. So tak apalah yang tu. Kalau keliru nanti saya cuba cari jalan macam mana nak terangkan lagi. Tapi yang utamanya kamu tahu macam mana nak kira. Sebab soalan satu tu kalau dia tak jarang masuk exam pun dia akan suruh kamu kira biasanya. Okay, dapat soalan A. Okay, sekarang ni Dapat cuba buat 54. soalan. Okay, dapat dalam 54. Okay, sekarang ni gunakan step yang sama macam dalam yang kamu nampak sekarang. Cuba jawab soalan nombor 2B. Yang B tu dia suruh kamu hitung nilai M apabila G bersamaan dengan 18 dan H bersamaan dengan 20. Okey, cuba buat. Okey, saya tunggu kamu buat soalan B.
Macam mana nak padam ni? Okay, guna step by step. Dah banyak dah contoh ni, sepatutnya dah boleh jelas macam mana cara nak kira dia. Pastikan siapa yang join ni faham step by step. Rugi tau sebab kelas kamu sekali seminggu. Sepatutnya saya kena bagi homework banyak. Okay, nanti habis kelas nanti saya bagi homework. Kalau siapa yang tak tahu tu, boleh PM saya tunjukkan jalan pengiraan dia. Kalau saya buat jalan pengiraan atas paper pun kamu tak nampak, saya buat video. Okay, jadi soalan B ni, okay, gunakan persamaan yang Cikgu, sama iaitu, ya saya. Ya. nak buang punca kena darab dengan 1/2 kan? Nak buang punca, tak nak buang punca kena darab dengan nombor bukan pecahan lah. Awak nak buang, kalau nak buang 1/2 kena darab dengan 2 lah. Nak buang punca? Sama juga kalau nak buang punca kuasa 2 darabkan dengan 2. Sebab punca kuasa 2 tu kan datangnya daripada 1/2. So kuasa 2 je lah. Kuasa 2 kan okey. dia. G bersamaan dengan K H punca kuasa 2M. So gantikan je lah G sama dengan 18. K bersamaan dengan 1.5. K H bersamaan dengan 20. So sekarang kamu ada punca kuasa 2M dekat sini. Ingat balik tadi saya kata kalau kita nak buang punca kuasa 2 tu kamu darabkan dengan kuasa dia berapa. Katakanlah sini punca kuasa 2. So kamu nak dapatkan M tu kena darabkan dengan kuasa dia lah. Okay, tapi selesaikan dulu. Selesaikan dulu ini. 18. Okay, 1.5 darab 20 bersamaan dengan 30. So, punca kuasa 2M. Okay, jadi bahagi dulu. Bahagi dulu 18, bahagi dengan 30. Lepas tu baru kita cari berapa nilai M dekat situ. Okay, berapa 0.6. dapat? Bahagi 30. Okay, 18 bagi 30 dapat 0.6 kan? Betul, dapat 0.6. 18 bagi 30 dapat 0.6. Okay, punca kuasa 2M. So, macam mana dapatkan M sahaja dekat situ? Darab dengan kuasa 2. Pandai. So, M nak dapatkan M tu adalah darabkan dengan kuasa 2. So, sini darabkan dengan kuasa 2. So, kamu akan dapat 0.6 kuasa 2, kamu akan dapat 0.36. Okey, saya terangkan. Kenapa kena darabkan sekali? Cikgu, kenapa kena darabkan dengan kuasa 2? Okay, ingat tak tadi? Saya kata, saya bagi tahu tadi kan, kalau M 1/2, so kamu nak hilangkan 1/2, kamu darabkan dengan kuasa 2. So, yang ini, M punca kuasa 2. M punca kuasa 2 adalah datangnya, asalnya adalah daripada M 1/2. So sama tak M 1/2 dengan sini? Samalah. Nampak tak dia punya perkaitan dia? Apa kaitan M punca kuasa 2 tu dalam bentuk simbol. Yang ini kita panggil dalam bentuk simbol M punca kuasa 2. Yang ini kita panggil dalam bentuk indeks. Itu beza dia. Okay, setakat ni. Ya saya Ain. Kenapa Ain Harisah? Kalau saya buat macam punca kuasa kan. Lepas tu saya pindah terus tukar kuasa 2 tu. Boleh kan? Boleh. Betul sama juga. Enggak salin kan? Sama juga Ain. Betul Ain. Sekejap kita buka open board saya sekejap. Okey. M punca kuasa 2 sama dengan 0.6. Ada orang dia lebih cekap bila dia kata, cikgu pindahkan je lah. Okey, pindah betul lah. M bila kamu pindahkan jadi kuasa 2. So M sama dengan 0.36. Ada student dia tak boleh terima. Ya.
perkataan, cikgu kenapa bila pindah dia jadi kuasa? Kenapa bila dia pindah dia jadi kuasa? Okey, sebenarnya logiknya adalah di sinilah macam saya kata M adalah bersamaan bila M punca kuasa 2 adalah bersamaan, maksudnya adalah M indeks 1/2 bersamaan dengan 0.6. So kamu nak matikan 1/2, kamu dah kuasa 2 dia. So kamu kuasa 2 dia. So bersamaan dengan M 0.36. Sebab sini 1/2 pecahan kan. 1/2 darab dengan 2 kita matikan so dapat M. Okey. Tapi ada budak dia faham macam ni. Dia faham cara satu. Ada student dia tak nampak. Sebab kamu punya pemikiran ni, kamu punya aras pelajar, aras pemikiran dia berbeza-beza. So kenapa saya terangkan dua cara macam ni? Sebab ada student dia dapat terima. Dia kata, okey cikgu M tukarkan je lah 0.6 kuasa 2. So dapat 0.36. Tapi ada student dia tak dapat nak terima. Kenapa bila tukar dia jadi kuasa 2? So asalnya secara logiknya adalah di sini. Kan saya dah katakan matematik adalah logik. Secara logik akalnya adalah dia punya permulaannya adalah di sini, iaitu M punca kuasa 2 ni adalah dalam bentuk indeks adalah M 1/2. So kita akan dapat yang macam ni. Okay, let's say katakanlah kita ada M punca kuasa 3 bersamaan dengan 81. Bersamaan dengan 81. Bersamaan dengan tak ada 81, susah. Okay, bersamaan dengan 27. Okay, so kalau macam ni berapa nilai M? Kalau sini punca kuasa 3. So kamu nak dapatkan nilai M macam mana? Kuasakanlah 3. Ada budak dia faham macam tu, cikgu. M. So teruskan je lah 27 kuasa 3. Betul lah tu. Tapi cara ni ada setengah, itu saya kata kalau kamu lagi faham yang ini terus buat macam ni lah. Sama juga konsep dia. Kalau saya kata M punca kuasa 4 sama dengan 2. Nak dapatkannya M bersamaan dengan 2 kuasa 4. Okey. Contoh lagi. Katakanlah saya bagi M 1/4 bersamaan dengan 64. So macam mana kita nak dapatkan nilai? Saya letak M kuasa 4 bersamaan dengan 64. So berapa nilai M dekat situ? Sini kuasa kan? Beza dekat sini. Sini punca kuasa. So bila kamu transfer dia akan jadi kuasa. Sini punca. Bila kamu transfer dia akan jadi kuasa. Dia reverse. Dia terbalik tau. So kalau yang ini kuasa, bila kita nak cari M, macam mana Amir? Kita nak cari M, kita buat apa dengan 64 tu? Mei, macam mana Mei? Amir. Nazrin. Jawab lah. Amir tak nak jawab. Nazrin tolong jawabkan saya, Nazrin. Nazrin, kalau M kuasa 4 sama dengan 64, kamu nak cari M tu macam mana? Nazrin pun tak nak jawab. Johan, macam mana Johan? Punca. Rahmat yang jawab. Azan, macam mana Johan? Johan, macam mana Johan? Punca kuasa berapa? Punca kuasa 4. Pandai pun. Punca kuasa 4. Nazrin tu dia online saja ke? Ke dia tidur? Dia online lepas tu dia tidur. Nazrin? Oh, Nazrin. Ya, cikgu. Kenapa awak tak jawab bila saya panggil? Jauh Tidur, tadi. Oh, jauh. Pergi mana? Toilet? Sarapan. Penat saya panggil nama. Okey, 64 punca kuasa 4. So 64 punca kuasa 4 adalah bersamaan dengan 4. Amir. Ish, kamu ni. Sekejap saya nak panggil seorang-seorang. Faham tak? Amir faham tak? Tadi Johan, Daniel Haikal faham tak? Jirat faham? Ram? Nazrin? Rahmat tak nak? Rahmat dengan Ain dah saya tahu dah sebab dia selalu respon. Shamindra, okey tak? Setakat ni okey tak? Okey cikgu. Okey. Tak okey nanti bagi tahu saya ya. Mana tadi? Okey cikgu. Okey. Jadi itu beza dia. Yang ini
Okay, kalau ini sebelah kiri kamu punca, nak cari dia punya jawapan kena kuasa 2. Kalau ini kan, yang ni punca kan? Okay, ini punca. So, bila yang ini adalah kuasa, so sebelah sini kamu kena jadikan dia sebagai punca. Itu yang kamu kena faham. Tak sempat lah kot nak buat ubahan songsang. Okay, bagi 2 tu je lah. Nanti banyak-banyak kan pening pula kamu. Okay, jadi homework kita. Okay, homework kamu adalah latihan kendiri 1.1C muka surat 14. Jawab semua. Soalan 4, 6, 7 dan 8. Jawab. 4, 6, 7 dan 8. Muka surat 14. Okay, latihan kendiri 1.1C. Cari muka surat 14. Okay, latihan kendiri 1.1C, buat soalan nombor 4, 6, 7 dan 8. Soalan 5 tu sebagai contoh. So salin contoh dulu, lepas tu baru jawab soalan. Guys, bila kamu buat latihan ke apa ke, tolong tulis tarikh dengan hari tau. Tulis macam biasalah. Jangan tak tulis sebab nanti tak tahu pula bila kamu buat latihan tu. Sebab kamu ni kira sebagai bersekolah, cuma medium je berbeza. Jadi sekarang ni kita punya PNP tu berjalan macam biasa je lah. So tolong tuliskan tarikh dengan hari, indeks kat depan jangan lupa. Sebab saya tak pesen kan, lupa nak buat indeks. Indeks kat depan tu tolong tulis tajuk dia ubahan langsung. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Setakat ni boleh Tidak faham ada. tak? Setakat ni boleh faham tak? Faham? Ya. Mana tadi Google Meet saya? Sekejap ya. Jurat nak tanya apa? Amir ada nak tanya apa-apa soalan? Tak ada. Ain ada soalan tak nak tanya? Ain okey? Okey. Okey. Amir okey tak? Amir? Okey. Amir kenapa tak cakap? Cikgu soalan 5B saya tak faham. Okey, kita tengok soalan 5B. Oh, ini ke tadi tak faham? Okey, saya terangkan sekali lagi sebelum kelas kita. Okey. Siapa yang tak faham tu tengok betul-betul. Saya terangkan sekali lagi. Dia tak faham kat mana Ram? Tak faham kenapa dia kuasa 2 Sekejap Sekejap ya. Okey. Okey, tadi yang ini kan. Okey, sini G, keluarkan persamaan dia dulu. G berubah secara langsung dengan K H punca kuasa H punca kuasa. Sekejap Okey. Okey, so kamu dapat sekarang ni dia nak cari, dia bagi nilai G adalah bersamaan dengan 18. Okey. K adalah bersamaan dengan 1.5 tadi kan? Kita dapat awal-awal K bersamaan dengan 1.5. Okey, H bersamaan dengan 20. So M tu dia nak suruh cari nilai M. So M kamu kekalkan. So kira macam biasalah. 18 sama dengan 1.5 darab dengan 20, kamu akan dapat 30. So punca kuasa 2 M. So 18 bagi 30 bersamaan dengan 0.6. So 18 bagi 30 bersamaan 0.6. So 0.6 bersamaan dengan punca kuasa 2 M. So kat sini Ram awak tak faham Okay, so bila nak cari punca kuasa 2M bersamaan dengan 0.6, so kita nak dapatkan M dekat sini, kamu nak matikan punca kuasa dekat situ. Okay, sebab kita tak nak punca kuasa 2 tu akan mengganggu kamu punya nak cari berapa sebenarnya exactly nilai M dekat situ. So,
Yang ini nak cari nilai M, yang ini just kamu kuasa 2 dia je. Kuasa 2. Ini pun bila sebelah kiri anda, sebelah kanan anda kuasa 2 kan dia. So sebelah kiri pun kena kuasakan 2. Sebab kita nak jadikan dia balance. Persamaan tu kena jadi balance. So sini kamu akan dapat M 0.6 kuasa kedua kamu akan dapat M bersamaan dengan 0.36. Faham? Okay, boleh tak Ram? Boleh je Guru. Okay, boleh. Mesti boleh. Nanti tengok dulu. Nanti video ni saya akan letak dalam GC. Satu lagi saya akan upload masuk dalam YouTube. Nanti saya bagi dia punya link. So nanti kamu boleh tengok balik lah. Boleh replay balik saya punya explanation. So kalau banyak kali replay tak faham juga boleh PM, boleh private PM saya ya. Okay. So kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Okay, terima kasih atas kehadiran anda.